Berita RTM, berita perdana edisi Isnin 6 Disember 2021. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut tumpuan utama malam ini. Tindakan pembangunan Bumiputra 2030, Hala Tuju Baharu capai agenda besar Bumiputra. $349 calon layak bertanding pada PRU DUN Sarawak ke-12. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tindakan pembangunan Bumiputra TPB 2030 penting bagi menentukan hala tuju yang akan menjadi rujukan utama bagi mencapai agenda besar berkaitan Bumiputra untuk tempoh 10 tahun akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata selain mempunyai pendekatan baharu, TPB 2030 merupakan kesinambungan kepada dasar dan inisiatif pemerkasaan Bumiputra terdahulu sesuai dengan penyesuaian semasa. TPB 2030 menggariskan strategi jelas melalui program pembangunan dan inisiatif yang diselaraskan dengan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 serta didukung oleh rancangan Malaysia ke-12 yang terangkum dalam konteks keluarga Malaysia. Secara amnya, TPB 2030 telah mengenal pasti 6 sasaran utama untuk dicapai menjelang tahun 2030. Sasaran ini bakal dicapai melalui 7 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama KEGA yang terdiri daripada pertanian dan komoditi, ekonomi digital, halal dan makanan, keuangan Islam 2.0, pengangkutan dan mobiliti lestari, pembuatan serta pelancongan. Datuk Seri Ismail Sabri melancarkan TPB 2030 di Ibu Negara. 6 sasaran TPB 2030 adalah sumbangan lebihan kendalian kasar GOS perusahaan Bumiputra sebanyak 20% kepada KDNK bernilai RM438 bilion. Selain itu, gaji upah pada kadar RM5,169.12 serta pendapatan isi rumah pada kadar RM18,402.68. Seterusnya, kadar pulangan aset kewangan per kapita pada nilai RM4,495.65. Pekerja mahir seramai 3.24 juta orang dan pemilikan kediaman sebanyak 4.75 juta. Dalam pada itu, unit peneraju agenda Bumiputra Teraju diminta mengambil pendekatan moden dalam menjayakan agenda TPB 2030. Tegas Perdana Menteri, Teraju dan agensi pelaksana lain perlu memastikan tadbir urus yang tertinggi dipraktikkan dan kualiti piawaian diutamakan. Maka dalam merencanakan TPB 2030, pendekatan sesuai dengan abad ke-21 mesti diutamakan agar kita tidak sekali lagi hanya gah dalam ucapan dan plan atas kertas tetapi tidak dapat merealisasikan keberhasilan yang mampu benar-benar mengubah nasib golongan Bumiputra di negara yang tercinta ini. Semua pihak juga perlu mengambil iktibar daripada pelbagai program Bumiputra yang telah diusahakan selama ini tetapi masih gagal mencapai sasaran asal. $349 calon layak bertanding bagi merebut 82 kerusi pilihan raya umum DUN Sarawak ke-12. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Abdul Ghani Saleh berkata daripada jumlah berkenaan, calon parti tertinggi bertanding adalah gabungan parti Sarawak GPS di semua kerusi.
Parti Bumi Kenyalang PBK 73 dan Parti Sarawak Baru PSB 70. Manakala PKR 28, DAP 26, Parti Aspirasi 15, PBDS 11, Parti Sedar 5, PAS 1 dan Bebas 30. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut. Lelaki seramai 304 orang, wanita seramai 45 orang. Don Dudong satu-satunya kawasan yang tampil dengan calon paling ramai iaitu 8 orang, manakala pertembungan 4 penjuru paling banyak melibatkan 33 dun. Selain itu, 6 penjuru di 7 dun, 5 penjuru melibatkan 24 dun, 3 penjuru 13 dun dan 1 lawan 1 di 4 dun. Datuk Seri Wong Sun Koh, calon bawang asan dari PSB, merupakan calon tertua berusia 79 tahun, manakala 2 lagi calon di Dun Batu Lintang dan Nangka paling muda berusia 24 tahun. Setelah tamat secara rasmi proses penamaan calon, majoriti pemimpin utama negeri berdepan persaingan hebat melebihi 3 orang calon. Bagaimanapun, pertembungan seumpama itu ialah perkara biasa setiap kali pilihan raya berlangsung di Bumi Kenyalang. Pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg merangkap Ketua Menteri terpaksa menempuh 3 pencabar lain di Dun Gedong. Mereka ialah calon PSB Muhammad Sofian Faris, Parti Bumi Kenyalang, Thomson Marcus Angor dan Parti Amanah Kamal Bujang. Ketiga-tiga mereka bertanding untuk kali pertama. Mencuri tumpuan kerusi Don Dudong apabila Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing berdepan pertandingan 8 penjuru. Mereka ialah calon dari DAP, PSB, PBK, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak, Parti Bangsa Dayat Sarawak Baru, PBDSB dan 2 calon bebas. Di Dun Batu Kawah pula, Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menghadapi saingan 4 penjuru melibatkan Fong Pau Tek daripada Aspirasi, Chai Koe Kun PBK dan Wakil DAP Dr. Kelvin Yi Lee Wen. Kerusi Dun Baleh yang sebelum ini milik Tan Sri Dr. James Masing dari PRS yang meninggal dunia pada 31 Oktober lalu pula menyaksikan persaingan 4 penjuru melibatkan calon parti itu, Nicholas Kudi Jantai Masing, Kenneth Usang George DAP, Sukarno Layau PBK dan Ko Kumbong PSB. Sementara itu, 2 timbalan Ketua Menteri, Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berdepan cabaran 3 penjuru masing-masing di Dun Bukit Saban dan Dun Bukit Sari. Lawan Datuk Douglas Ugah adalah Mikhail Matthew Abdullah PKR dan Andrea Dundang alias Andrea Gelayan PSB. Sementara pencabar Datuk Awang Tengah ialah Riyah Basrah PBK dan alias Mail PSB. Bagi pemimpin pembangkang pula, pengerusi DAP Sarawak, Chong Cheng Jen perlu menempuh pertandingan 4 penjuru melibatkan Presiden Aspirasi Sulina, Datuk Wee Hong Sing SUPP dan Raymond Tong EU PBK untuk kerusi Dun Padungan. 2 muka baharu yang bertanding di Dun Telian optimis membawa pembaharuan di kawasan tersebut. Calon muka baharu diketengahkan GPS, Royston Valentine 35 tahun, menggantikan penyandang lama Yusip Nosh Balo. Manakala PKR pula mempertaruhkan Muhammad Arwin Lim Abdullah. Terlebih dahulu, terima kasih di atas kepercayaan pucuk pimpinan Parti GPS di atas pencalonan saya untuk mewakili Parti GPS di kawasan N57 Telian lah. Jadi bagi saya cabaran cukup mencabar pada kali ini sebab kita tahu dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang kita ada banyak kekangan, terutamanya dari SOP yang telah ditetapkan oleh pihak SPH itu sendiri. Jadi kita menerima apa jua cara, apa jua jalan yang kita akan guna pakai untuk berkempen pada kali ini. Kita akan manfaatkan segala medium-medium yang ada. Berkenaan dengan cabaran, saya rasa ia satu perkara yang diterima baik oleh masyarakat kini lah sebab ia satu persaingan sihat. Kalau kita lihat GPS meletakkan
calon muda setelah di mana keadilan telah meletakkan calon muda juga. Calon-calon lain yang turut bertanding di Dun Talian adalah calon Parti Bumi Kenyalang PBK Zainuddin Budug dan calon Parti Sarawak Bersatu Said Junaidi. Dalam pada itu, proses penamaan calon berjalan lancar dan terkawal. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Kontingen Sarawak, Superintendent Alexson Naga Chabu berkata, kesemua parti-parti politik serta penyokong telah mematuhi segala arahan SOP yang ditetapkan. Didapati bahawa pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penamaan calon ini telah mematuhi semua SOP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak SPR. Kerana kalau mengikut SOP yang dikeluarkan oleh pihak SPR, kehadiran penyokong dan perarakan untuk mengiringi calon adalah tidak dibenarkan. Maka perkara ini telah dipatuhi sepenuhnya oleh pihak yang terlibat. Superintendent Alexson turut memaklumkan setakat ini polis masih belum menerima sebarang permohonan permit berkempen daripada calon-calon bertanding. Jadi petang tadi semua ketua polis daerah di Sarawak telah pun memanggil semua calon yang bertanding untuk menerangkan apa perkara yang boleh dan yang tidak boleh dibuat ataupun the do's and the don't. Jadi selepas tadi mereka telah memberi borang-borang untuk mengadakan kempen kepada calon-calon yang bertanding untuk mereka memohon permit daripada pihak polis sebelum mengadakan kempen. Beliau berkata demikian di Pusat Media Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. Sebanyak 5 bilik gerakan ditubuhkan bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa pada PRU Dun Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerusi kenyataan media memaklumkan kesemua bilik gerakan tersebut beroperasi 24 jam sepanjang tempoh pilihan raya berlangsung. Kelima-lima bilik gerakan berkenaan terletak di Pejabat SPRM Sarawak di Kuching serta Pejabat SPRM Cawangan Sibu, Miri, Bintulu dan Limbang. Kenyataan tersebut turut memaklumkan orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan rasuah dan salah guna kuasa menerusi email aduan.prnsarawak@sprm.gov.my. Dalam pada itu, SPRM turut mengingatkan calon dan parti politik yang bertanding supaya tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya selaras dengan Akta SPRM 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 -Pindaan 2012. Ketika perkembangan ekonomi di sebalik cabaran pandemik dan usaha memulihkan semula ekonomi negara, Malaysia berupaya mencatat momentum pelaburan dan perdagangan positif. Bertanggungjawab memastikan negara kekal destinasi utama pilihan pelabur dan rakan dagang global, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI agresif melaksanakan pelbagai strategi. Ia meliputi 3 aspirasi di bawah teras menstruktur semula ekonomi sepanjang 100 hari pertama kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perincian selanjutnya bersama wartawan Anis Fatin Anwar dan Norlela Muhammad Noor. Komited menarik lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi, MITI memberi fokus terhadap usaha meningkatkan pelaburan dalam sektor pembuatan. Aspirasi pertama ini menyasarkan 60 bilion ringgit nilai pelaburan diluluskan dan 9,000 peluang pekerjaan baharu.
Dalam tempoh ditetapkan, nilai pelaburan diluluskan berjaya melebihi sasaran berjumlah 100.7 bilion ringgit. 24,160 pekerjaan baharu pula dicipta setakat 1 September hingga 12 November 2021. Antara yang paling besar ialah seperti yang pernah saya umumkan sebelum ini, AT&S daripada Austria yang meletakkan hampir 10 bilion ringgit di Kulim High Tech yang saya sendiri hadir untuk groundbreaking ceremony lebih kurang sebulan yang lalu. Kemudian Porsche, syarikat jenama yang terkenal dalam pembuatan kereta juga datang ke Malaysia, dan ini antara syarikat-syarikat besar dunia yang masih merasakan Malaysia adalah destinasi pelaburan, dan mereka ingin menggunakan Malaysia sebagai hub untuk menembusi pasaran-pasaran di antara ASEAN dan juga Asia Pasifik. Bagi mengembangkan pasaran ekspor, sejumlah 270 bilion ringgit nilai ekspor barangan disasar dalam tempoh 100 hari. Bagi tempoh September dan Oktober lalu, ekspor merekodkan prestasi memberangsangkan melebihi 100 bilion ringgit disumbangkan terutamanya produk petroleum, barangan elektrik dan elektronik serta minyak sawit dan produk berasaskan sawit. Kalau kita lihat bagaimana usaha kerajaan secara beransur-ansur untuk membuka dari segi sekatan pergerakan, dan kita tengok permulaan di mana inisiatif VTL diperkenalkan. Jadi ini semua bagi saya akan memberikan satu prospek yang baik di masa hadapan dari segi pelaburan dan juga perdagangan negara kita. Dan saya juga melihat komitmen Kementerian MITI untuk nak meratifikasi. Kalau kita lihat RCEP, dijangkakan akan dimeterai pada suku pertama tahun hadapan, dan juga pemeteraian CPTPP itu. Untuk memastikan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan pembuatan kembali beroperasi dalam persekitaran selamat, MITI turut menetapkan 80% pekerja sektor berkenaan perlu lengkap divaksin. Di bawah pelaksanaan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS, 84.6% pekerja telah mendapat vaksinasi lengkap. Bagi merealisasi kesemua aspirasi berkenaan, MITI melipat gandakan usaha dari aspek promosi, galakan dan kerjasama dengan pemegang taruh. Yang pasti, segala inisiatif dan strategi pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19 tidak akan terhenti pada angka 100 hari. Ya, dan asas ekonomi negara akan terus diperkukuh menerusi pelaksanaan dasar perdagangan dan pelaburan terbuka, telus serta mesra perniagaan. Pelaburan berkualiti tinggi berorientasi teknologi maju akan terus disasarkan bagi menjamin pekerjaan dan kehidupan lebih baik demi masa depan keluarga Malaysia. Asni Fatin Anwar dan saya Nurlela Muhammad Nur untuk Berita RTM. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menaik taraf sistem peruntukan saham khas Bumiputra versi 2.0. Penambahbaikan itu membolehkan pelabur Bumiputra yang berdaftar membuat permohonan saham sepenuhnya secara dalam talian berbanding sistem sebelum ini. Menerusi sistem terdahulu, pelabur perlu memuat turun borang permohonan dan beserta dokumen sokongan secara fizikal ke menara MITI melalui serahan tangan atau pos. Sistem yang dinaik taraf ini merupakan hasil usaha dan inisiatif ke arah proses penyampaian perkhidmatan lebih baik kepada rakyat, mengambil kira penekanan aspek pendigitalan perkhidmatan. Untuk maklumat lanjut mengenai saham khas Bumiputra, layari laman sesawang MITI atau pautan seperti yang tertera. Colombia, Ghana, Honduras dan Papua New Guinea bakal menjadi anggota penuh Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC menjelang Mei tahun depan. Pengarah Eksekutif CPOPC Tan Sri Dr. Yusof Basirun memaklumkan penyertaan anggota baharu itu akan mengukuhkan suara bersama majlis tersebut dan layanan tidak adil Kesatuan Eropah terhadap industri minyak sawit.
Jelasnya, wakil-wakil negara berkenaan menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri CPOPC ke-9 secara maya atas kapasiti sebagai negara pemerhati. Negara terbabit turut menekankan kepentingan untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan kepentingan bersama khusus dalam mempertahankan industri daripada sentimen negatif dan dakwaan tidak berasas. Negara pengeluar juga perlu menuntut layanan adil terhadap minyak sawit yang dihasilkan secara mampan. Sementara itu, dalam mesyuarat tersebut, Malaysia dan Indonesia mengulangi komitmen untuk memastikan harga tinggi dan kompetitif tahun hadapan menerusi pelbagai langkah dan tindakan yang diselaras di peringkat CPOPC. Malaysia mencatatkan 90% daripada populasi remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Manakala 86.5% atau 2.7 juta daripada populasi remaja pula sudah lengkap divaksin. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, bagi populasi dewasa, 97.1% telah melengkapkan vaksinasi. Manakala 98.5% lagi menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, dalam catatan berasingan, beliau memaklumkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau R0 di Malaysia semakin menghampiri nilai 1. Beliau mengingatkan orang ramai untuk meningkatkan langkah pencegahan dan sentiasa mengamalkan TRIS. Semalam, nilai itu berada pada paras 0.98, meningkat 0.03 daripada 4 hari sebelumnya. Secara keseluruhan, sebanyak 9 negeri mencatat nilai R0 melebihi purata kebangsaan. Polis Diraja Malaysia PDRM menubuhkan unit siasatan jenayah dan kematian dalam tahanan USJKT yang akan mula beroperasi 1 Januari depan. Penubuhan unit khas itu bertujuan meningkatkan lagi integriti dan imej kepolisan dalam menyelesaikan isu-isu yang disuarakan rakyat. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, USJKT diletak di bawah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS dan diketuai seorang pegawai berperangkat superintenden. Semua kes kematian dalam lokap maupun tahanan polis akan disiasat oleh USJKT dan bukan lagi oleh polis yang berada di balai berkenaan. Penyiasatan yang akan dijalankan oleh USJKT akan tertumpu kepada pertama, criminal liability, iaitu siasatan telus, pengesanan unsur jenayah dan mengenal pasti subjek. Kedua, duty of care, seperti ketinggalan, kecuaian atau kelalaian yang dibuat oleh anggota atau pegawai. Dan ketiganya, compliance of SOP, pematuhan terhadap SOP dan arahan yang dikeluarkan. Datuk Seri Hamzah bercakap kepada media selepas Majlis Pelancaran Aspirasi Keluarga Malaysia 100 Hari Menteri Dalam Negeri di Ibu Negara. Beliau turut menjelaskan insiden dan kes kematian dalam tahanan bukan disebabkan isu perkauman seperti didakwa sesetengah pihak. Mengikut statistik polis sejak tahun 2015, sebanyak 176 kes kematian dilaporkan. 82 daripadanya membabitkan kematian dalam lokap, manakala 94 lagi dalam tahanan. Dalam pada itu, PDRM menaik taraf fungsi pos kawalan pasukan gerakan ARM PGA kepada Balai Polis untuk memudahkan masyarakat di kawasan pedalaman berurusan dengan pihak berkuasa. Pada peringkat awal, 11 pos kawalan iaitu 9 di Sabah dan 2 di Sarawak dinaik taraf kepada Balai Polis. Inisiatif dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara itu bagi aspirasi keluarga Malaysia. Fungsinya kita naikkan sebagai Balai Polis juga di 11 pos. Tadi saya dah beritahu bahawa ada 14 jumlah laporan yang kita terima dalam masa 2 minggu. Ia menunjukkan bahawa warga pendalaman sudah dapat memahami bahawa PGA juga boleh dijadikan sebagai balai polis. Alhamdulillah, ini memberikan kemudahan kepada mereka.
Jika projek rintis ini berjaya, ia akan diperluas ke semua 170 pos kawalan PGA di seluruh negara. Datin Sri Rosmah Mansor gagal dalam permohonan untuk membatalkan perbicaraan kes rasuah projek solar hybrid 1.25 bilion ringgit di Sarawak yang dihadapinya serta menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa dalam kes itu. Keputusan sebulat suara daripada 3 panel hakim Mahkamah Rayuan bersetuju dengan hujah pihak pendakwaan bahawa Mahkamah Jenayah tidak mempunyai bidang kuasa untuk memberikan pelepasan pengisytiharan yang dipohon Rosmah selaku perayu. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Hanifah Fariqullah berkata, apa yang dimohon Datin Sri Rosmah tertakluk mengikut perkara yang dibenarkan kanun acara jenayah. Dalam pada itu, Datin Sri Rosmah turut memohon maaf kepada Mahkamah Rayuan kerana gagal hadir dalam prosiding rayuannya minggu lalu. Peguam Datin Sri Rosmah, Datuk Jagjit Singh memaklumkan bahawa anak guamnya masih berada di Singapura kerana perubahan jadual dan peraturan kuarantin mengikut laluan perjalanan vaksinasi VTL antara Malaysia dan Singapura. Perbicaraan kes rasuah melibatkan Datin Sri Rosmah masih peringkat bela diri dan bersambung pada 8 Disember ini. Ayo sertai kami di 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Kunjungi bos pelbagai kementerian dan agensi, Carnival Kerjaya dan jom masuk IPT Keluarga Malaysia. Kaunter diskaun pembayaran saman, e-games, cabutan bertuah dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. 9 hingga 12 Disember dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Bertempat di Pusat Convention Kuala Lumpur. Zahirkan impian aspirasi Keluarga Malaysia. Jumpa anda di sana. Ya, langkah kanan untuk Piala AFF Suzuki bagi skuad Harimau Melaya kita. Ya, untuk perkembangan selanjutnya, kita bersama rakan penyampai untuk perkembangan sukan. Syairul Islam, silakan. Baik. Harimau Melaya kotakan janji. Terima kasih Chang Pensun, Goh Liu Ying. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahrul Islam. Untuk edisi sukan malam ini, kita mulakan dengan aksi Piala AFF Suzuki. Skuad Harimau Melaya berjaya mengotakan janji untuk membuka kempen di Singapura ini dengan nada positif apabila menjinakkan Kemboja 3-1 pada aksi pembukaan kumpulan B petang tadi. Pada aksi di Stadium Bishan itu, skuad negara bermula agak perlahan namun banyak menguasai permainan. Beberapa percubaan awal daripada Safawi Rashid dan Guilherme Paula berjaya dihalang penjaga gol Kemboja, Kyo Soksela. Bagaimanapun, gol pembukaan yang dinanti-nantikan akhirnya menjelma apabila Safawi menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-23 selepas Akhyar Rashid dikasari dalam kotak penalti. Gol kedua pula hadir pada minit ke-60 apabila kegairahan Kemboja menyerang dihukum dengan serangan balas pantas yang disudahkan Akhyar dengan satu rembatan menarik untuk menjadikan kedudukan 2-0. Selepas itu, pemain gantian Arko Giles Warren meledakkan gol ketiga Harimau Melaya hasil hantaran Lokman Hakim Syamsuddin pada minit ke-79 sekaligus memastikan Malaysia selesa 3-0. Namun gawang Malaysia akhirnya bocor pada minit ke-88 apabila Kemboja mendapat sepakan penalti yang disempurnakan dengan baik oleh Sat Rosip untuk gol sagu hati Kemboja. Selepas ini, skuad negara akan meneruskan pemburuan 3 mata berdepan pasukan di ranking ke-185 Laos di venue sama Khamis ini. Pencapaian skuad projek khas lelaki negara menduduki tempat ke-8 daripada 16 pasukan bertanding di kejohanan hoki Piala Dunia Remaja 2021 masih wajar diberi pujian. Meskipun gagal mengulangi pencapaian mara ke separuh akhir, namun skuad kendalian Wellington itu berjaya mencapai sasaran yang diletakkan iaitu mara ke skor akhir. Brilliant goal kicking from Matoras staying. Skuad hoki remaja negara terpaksa akur menamatkan kempen di Bhubaneswar, India di kedudukan ke-8 selepas tewas 4-1 kepada Sepanyol pada penentuan posisi berkenaan semalam.
Namun pujian harus diberikan kepada pemain muda negara yang tidak gentar berdepan pasukan Eropah yang memiliki kelebihan dalam segi fizikal dan berjaya memberi tentangan sengit kepada pasukan lawan. Malaysia mara ke suku akhir sebagai naib juara kumpulan A selepas menewaskan Chile 2-1 sebelum terikat 1-1 dengan Belgium dan mengalahkan Afrika Selatan 4-3 pada aksi terakhir. Namun di peringkat kalah mati, Malaysia dibenam 4-0 oleh Perancis di suku akhir sebelum dibelasah 9-3 oleh Belanda dalam penentuan tempat ke-5 ke-8 pada Jumaat. Pencapaian terbaik Malaysia dalam Piala Dunia Remaja ialah dengan menduduki tempat ke-4 sebanyak 3 kali, iaitu edisi sulung pada 1979, 1982 dan 2013. Anak buah Wallace selepas ini akan membuat persediaan untuk menghadapi JWC seterusnya dengan Malaysia bakal menjadi tuan rumah edisi 2023 buat kali keempat selepas 1982, 1989 dan 2009. Kejohanan berbasikal Jelajah Negeri Sembilan 2021 melabuhkan tirai dengan pasukan dari Terengganu unggul mengekalkan kejuaraan sepanjang 3 hari saingan yang berakhir semalam. Ketua Jurulatih Pasukan Terengganu, Said Muhammad Husaini Said Mazlan berkata, fokus bagi kejohanan kali ini bukan sahaja untuk meraih kejayaan, malah untuk melihat prestasi pelumbanya bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma akan datang. Hasilnya pelumba mereka Muhammad Syahmir Aiman Abdul Halim bukan sahaja berjaya merangkul jersey kuning selaku juara keseluruhan, malah turut dinobatkan pemenang jersey merah bagi gelaran Raja Bukit. Untuk kejayaan hari ini memang kita kejayaan yang kita ada ketika boleh dikatakan terbaiklah bagi pasukan kami kerana inilah permulaan perlombaan yang selepas PKP. Jadi latihan pun kita buat bukan fokus kepada untuk perlombaan, hanya fokus kepada mencari ketahanan. Tapi kita tengok daripada segi pengalaman dan juga effort yang dia ada semasa dalam latihan, alhamdulillah kita capai apa yang telah kita rancanglah. Syukur Alhamdulillah, kita bangga dapat pegang jersey ni sampai last stage. Sebab ini memang kita orang target. Kira training kita orang selama ni okeylah untuk perlombaan untuk hari ni. Laluan dia tough juga. Kalau kita tak cukup training dalam mileage, kita punya mileage, training kita pun biasa je, susah untuk lalui jalan macam ni. Kejohanan tersebut merentasi sebahagian besar Negeri Sembilan iaitu melalui Bandar Seri Sendayan, Lenggeng, Mantin, Nilai dan Rembau sejauh 387 km. Majlis Penyampaian Pingat dan Penyarungan Jersey Kemenangan disempurnakan Presiden Persatuan Berbasikal Negeri Sembilan, Kari Jamaluddin di dataran Rembau. 3 sirkuit kejohanan bola tampar pantai di Shah Alam, Pulau Pinang dan Johor bakal menjadi medan pemilihan atlet bagi menyertai sesi kelayakan Sukan Commonwealth tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Presiden Persatuan Bola Tampar Malaysia, MAVA, Hian Boon Yao. Menurut beliau, selain kelayakan Sukan Commonwealth, ia juga bakal menjadi medan pemilihan atlet ke Sukan Asia Guangzhou dan Sukan SEA Vietnam. Kita kena hantar satu pair best lelaki, satu best perempuan. Dari Asia Zone, cuma one pair lelaki dan one pair perempuan akan wakil Asia ke Commonwealth Game. Dalam kejohanan sirkuit di Shah Alam, Selangor, MBSA muncul juara bagi kategori lelaki, manakala Penang VC bagi kategori wanita. Kejohanan berkenaan disertai 24 pasukan bagi kategori lelaki dan 12 pasukan bagi kategori wanita dengan hadiah keseluruhan berjumlah RM8,000. Dari edisi Sukan 6 Disember 2021 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Piala AFF Suzuki 2020 dibawakan siaran langsung perlawanan kumpulan A. Rabu 8 Disember, Myanmar bertemu Timor Leste 5 petang di saluran OK dan saluran Sukan RTM.
Filipina bertemu Singapura 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Play. Keputusan sama ada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan dibebaskan atau diperintahkan membela diri atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi akan diketahui pada 24 Januari depan. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sequeira menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah kedua-dua pihak pada akhir kes pendakwaan. Pada 19 Mac, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 99 saksi termasuk bekas pegawai khas Datuk Seri Ahmad Zahid, Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, rakan kongsi firma guaman Lewis & Co, pengurup wang Omar Ali Abdullah dan bekas Setiausaha Eksekutif Ahmad Zahid, Meja Mazlina Mazlan. Mahkamah menetapkan 18 hari mulai 28 Mac hingga 30 Jun tahun depan untuk mendengar pembelaan Datuk Seri Ahmad Zahid jika mahkamah mendapati beliau perlu berbuat demikian. Datuk Seri Ahmad Zahid mengaku tidak bersalah terhadap 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi antara 29 Mac 2016 dan 11 April 2018. Penduduk daerah Batu Pahat Johor diingatkan berwaspada dengan fenomena air pasang besar yang boleh mengundang banjir termenung. Ini berikutan paras air 3.3 meter yang direkodkan ialah yang tertinggi setakat ini. Pegawai Operasi Angkatan Pertahanan Awam Batu Pahat, Letnan Muda Pertahanan Awam Suhairi Mat Ali berkata, pemantauan mendapati keadaan air masih naik dan dijangka berlarutan. Limpahan air mengakibatkan 25 penduduk terjejas daripada 4 keluarga ditempatkan di pusat latihan pemimpin muda Batu Pahat sejak 9 malam semalam. Penduduk terjejas menyifatkan kejadian air pasang semalam ialah yang paling teruk pernah berlaku di kampung itu. Malam semalam lepas malam dah mula masuk air kan. Tapi belum berapa penuh sangatlah. Ni masih yang kedua ni nampak macam lebih dia teruk laju terlalu cepat lah. Di Muar, tinjauan RTM mendapati keadaan terkawal namun berjaga-jaga dengan sebarang kemungkinan. Mudah-mudahan seperti tahun lepas lah. Maknanya berlaku dekat kawasan-kawasan hotspot saja, tidak ada berlaku banjir besar. Walaupun kadang-kadang kita boleh nak duga. Kadang-kadang bukan musim tengkujuh. Macam 2 tahun lepas pada tahun bulan Julai, hujan sehari lebih kurang 4 jam macam hujan hampir 2 bulan. Maka Bandar Muar berlaku banjir, kilat dan sebagainya. Di Kuching, Sarawak pula, setakat pukul 4 petang tadi, 2 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan ekoran banjir melanda beberapa kawasan disebabkan hujan lebat sejak malam semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam satu kenyataan media memberitahu, PPS terbabit ialah PPS Dewan Seri Buntal dan PPS Surau Ar-Rahman yang dibuka pukul 8 pagi. Seramai 81 penduduk terjejas melibatkan 33 keluarga. PPS Dewan Seri Buntal menempatkan 54 orang daripada 26 keluarga, manakala 27 orang daripada 7 keluarga di PPS Surau Ar-Rahman.
162 orang guru atau 0.1% daripada 30,000 guru sekolah rendah dan menengah di Kedah yang masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19 tidak dibenarkan bersemuka secara terus dengan pelajar. Exco Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri, Datuk Najmi Ahmad berkata, peringatan, nasihat dan pendekatan kefahaman keperluan suntikan itu telah dijelaskan kepada guru-guru berkenaan. Dari segi kita akan bagi peringatan supaya mereka mematuhilah. Dan kalau sekiranya benda itu masih lagi dalam ni, barangkali terpaksa mengikut prosedur yang ada dalam perkhidmatan, tindakan tata tertib. Itu ialah yang terakhir lah. Berhubung jangkitan COVID di Maktab Mahmud Sheikh, beliau memaklumkan setakat ini 29 pelajar disahkan positif. Namun sesi persekolahan diteruskan dengan penutupan hanya membabitkan kelas pelajar yang dijangkiti. Datuk Najmi ditemui media selepas majlis penyerahan bantuan tablet kepada pelajar SMK Negeri Kedah di Alustar. Seramai 10 orang lelaki ditahan selepas didapati memburu binatang di luar kawasan dibenarkan di Jenderam Hulu, Dengkil, Selangor semalam. Kesemua suspek berusia 30 hingga 55 tahun ditahan kira-kira pukul 7 malam bersama 2 kenderaan pacuan 4 roda dan seekor khinzir yang sudah ditembak mati. Menurut Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof, tangkapan dibuat selepas polis menerima aduan orang awam mengenai kegiatan menembak khinzir di kawasan berkenaan. Dan kita ada rampas senjata api senapan patah yang mana bila kita semak lesen yang digunakan ini adalah lesen di dalam daerah Serdang. Dalam daerah Sedang tapi digunakan di dalam daerah Sepang. Jadi di situ terdapat isu salah guna ataupun keluar kawasan. Kesemua 10 individu yang ditahan kemudiannya dibebaskan dengan jaminan polis sekitar pukul 11 malam semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(B) Akta Senjata Api 1960. Program Rintis Sandbox Lebuhraya Pintar menyediakan medium inovasi yang membolehkan integrasi teknologi dilaksanakan bagi urusan penyelenggaraan Lebuhraya Plus di seluruh negara. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, program berkenaan mampu mempercepat pendekatan inovatif dalam kerja-kerja penyelenggaraan Lebuhraya menerusi penggunaan teknologi. Di Lebuhraya bila kita memperolehi pendedahan kepada teknologi-teknologi terbaru ini, secara tidak langsung ia dapat meningkatkan kemahiran, kecekapan dan juga produktiviti warga kerja Plus melalui penggunaan teknologi dan data ketepatan tinggi di dalam operasi harian dan kerja penyelenggaraan Lebuhraya. Hadirin, Kostum bertemakan ulit mayang membawa tuah buat wakil Malaysia di Miss Grand International Shalini Kanaran apabila dinobatkan sebagai pemenang kostum kebangsaan terbaik. Kemenangan itu juga menyaksikan dia berjaya menempatkan diri di kedudukan top 20. Malam acara akhir yang berlangsung di Bangkok, Thailand itu, wakil Vietnam dinobatkan sebagai pemenang, manakala wakil Ecuador dan Brazil masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Seorang kanak-kanak berdepan detik cemas apabila seekor ular sawa masuk ke dalam biliknya. Ketika kejadian, kanak-kanak itu sedang tidur kemudian terjaga selepas mendengar bunyi aneh. Tiada perkara tidak diingini berlaku dan kanak-kanak itu selamat. Stewart Mackenzie dari agensi menangkap ular Sunshine berkata, haiwan berkenaan mungkin masuk ke dalam bilik tersebut melalui pintu anjing.
Aksi seorang lelaki selamba meredah banjir dengan berbasikal mencuri tumpuan ramai. Walaupun memakai jaket keselamatan, seluruh badan lelaki itu ditenggelami air dan sedang bergerak ke arah kawasan yang tinggi. Mujur tiada kemalangan berlaku ketika mengayuh basikal itu. Sehingga kini rakaman berkenaan mendapat lebih 13 juta tontonan. Dan sekumpulan lelaki pula membawa mayat rakan mereka keluar daripada keranda untuk dibawa berjalan. Rakaman tular itu menunjukkan mayat Eric Sedino diletakkan di belakang penunggang motosikal dan seorang lagi turut menjaganya dari belakang supaya ia tidak jatuh. Meskipun tindakan berkenaan dilihat sebagai adat tradisional, namun segelintir menganggapnya tidak sepatutnya dilakukan. Ya, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 6 Disember 2021. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang pasti, yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera, kita jumpa lagi.